So hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru jumpa kat channel aku, nama Fiman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Untuk video kali ni, for the first time aku akan review phone daripada Huawei guys. Ni adalah smartphone pertama yang aku review dekat aku punya channel ni. Untuk Huawei ni kan, aku agak skeptical, ataupun siapa-siapa yang tak pakai Huawei lagi, maybe korang akan skeptical sikit. Sebabnya korang tahu kan, Huawei dia ada isu dengan Google App Store kan. So macam mana kalau aku pakai smartphone Huawei, macam mana korang nak download dia punya apps yang ada dalam Google Play Store kan. Tak perlu risau, sebabnya Huawei dia ada dia punya Play Store sendiri ataupun dia punya App Store sendiri. Yang ni dinamakan as a Huawei App Gallery. So dekat Huawei App Gallery tu, kau boleh download macam biasa. Kau nak download WhatsApp ke, kau nak download Instagram ke, Twitter, TikTok, whatever yang ada dekat dalam Google App Store tu, semua ada dekat Huawei App Gallery. Variant yang sebelum ni, kalau aku tak silap, yang Huawei Nova Y70 kot. Yang tu yang lama lah. Tapi yang ni yang terbaru sekali, dia baru je launching dekat pasaran Malaysia. So apa dia punya kelebihan phone ni, actually aku dah buka dah. Ni dia punya phone. Aku dapat yang warna macam warna hijau macam ni. So sangat-sangat nice. Tapi sebelum tu, sebelum aku jam lebih lagi dekat dalam dia punya smartphone ni, of course kita akan buat a few ataupun a short unboxing lah. Sebabnya aku dah buka dah, so aku tak nak masuk balik dekat dalam dia punya kotak kan. Aku tunjuk je dekat korang semua apa yang korang akan dapat dekat dalam dia punya kotak ni. So ni dia punya kotak guys, memang simple, warna putih macam tu je. Dia ada tulis dia punya nama terus kat depan ni, Huawei Nova Y90. So dekat dalam dia, once kau buka, dia akan ada dia punya smartphone tu sendiri. Dia datang sekali dengan dia punya clear casing macam ni. So kalau aku masukkan dia punya smartphone ni, dia akan nampak nice lah. Dia material untuk dia punya casing ni just silikon biasa je, tapi still kau boleh nampak lah dia punya color ataupun dia punya body yang ada pada dia punya back panel phone ni. This one dia punya SIM ejector, kalau kau boleh tengok. This one charger dia boleh support 40W fast charging lah. Lepas tu kabel juga, type A to type C. So tu saja dekat dalam dia punya kotak ni. Jom kita tengok dekat dia punya smartphone guys. So ni smartphone dia, aku dapat yang warna macam ni. Tapi sebelum aku sentuh pasal dia punya variant warna kan, smartphone ni sesuai untuk siapa? Siapa yang cari budget smartphone, korang memang aku highly recommended untuk dapatkan smartphone Huawei Nova Y90 ni. Jom kita tengok dari segi dia punya pilihan warna guys. Dia ada yang midnight black, dia ada yang pearl white, emerald green, yang ni yang aku dapat punya, and dia ada yang crystal blue. So dia ada 4 pilihan warna semua sekali. Yang aku dapat ni yang warna hijau lah. Dia punya pembukaan back panel ni, kalau kau boleh tengok, dia macam matte surface, and dia ada macam glitter ataupun pembukaan yang kasar macam berpasir macam tu. Kalau korang tengok dekat sini, dekat bahagian atas tu dia ada dia punya kamera. Dekat situ nampak macam ada 4 kamera kan, tapi actually dia ada 3 sahaja kamera, 3 kamera and 1 dia punya flash tu. And aku suka dari segi dia punya size ni, sebabnya dia punya size ni nampak kecil je, dia tak ada nampak besar sangat dia punya kamera tu. Nak dibandingkan macam yang Honor Magic 4 Pro kan, dia punya size tu agak besar sikit lah. Tapi aku lagi prefer yang macam ni sebab dia nampak lagi simple and minimalist. Dekat bawah tu dia ada port type C dekat situ, charging port type C. Lepas tu dia ada slot untuk korang punya SIM card. Dekat sini dia boleh support up to 2 SIM guys. Korang boleh pakai 2 SIM, tapi dia tak ada slot untuk extra ataupun external SD card. So korang kena gantung dekat dia punya internal memory sahaja. Lepas tu dia kat bawah tu dia ada dia punya speaker and dia punya microphone. Untuk speaker yang ada pada di smartphone, dia just ada mono speaker je ataupun satu je speaker dekat bahagian bawah ni lah. Dekat bahagian atas ni, speaker yang bahagian atas ni untuk korang on the call. Dekat bahagian tepi belah kanan tu dia ada side fingerprint. So kalau korang nak unlock di smartphone, kau boleh tekan je button on off tu ataupun dia punya fingerprint button dah. Lepas tu dekat atas fingerprint button tu dia punya volume button. Dekat bahagian atas smartphone tu dia ada satu lubang audio jack dekat situ. Dia still ada ataupun dia still kekalkan lubang audio jack dekat situ. So kalau kau nak pakai headphone yang wire, kau boleh cucuk dekat situ. And then the last one, dia ada dia punya microphone dekat situ. Yang kecil tu adalah lubang dia punya microphone. Tu saja dekat bahagian luaran dia punya smartphone ni. Kita nak tengok dari segi dia punya screen guys. Tapi sebelum kita sentuh dari segi dia punya screen kan, dia punya berat ni aku boleh katakan just ringan je. Dia tak ada berat sangat. Walaupun dia ada kapasiti bateri yang besar, dia punya bateri tu tak adalah rasa macam berat sangat. Dia punya berat ni just 195 gram je, termasuk dia punya bateri tu. So below than 200 gram dia punya berat ni. Dia punya ketebalan ni just 74.7mm sahaja. Kalau korang tengok dekat sini kan, dekat bahagian depan ni dia punya selfie kamera tu ada kecil je, dia ada dekat situ. Yang ni dinamakan as a punctual display lah. And apa yang lagi aku rasa impress dari segi dia punya bezel guys. Okay, kalau korang tengok kat situ, dia punya bezel memang sangat-sangat nipis sahaja. Dia punya ketebalan bezel tu kan just 1.05mm. So memang sangat-sangat nipis
display sesuai kalau korang nak tengok video ataupun korang nak scroll ke, korang nak layan movie ke, dia memang tak akan ada masalah ataupun tak akan mengganggu korang punya penglihatan. Dia punya size screen yang ada pada di smartphone which is 6.7 inci. So 6.7 inci memang sangat besar, dia punya bezel pun kecil. Lepas tu dari segi dia punya display kan, dia punya screen display ni dia menggunakan IPS display sahaja, tapi walaupun kita dengar macam IPS display kan, dia punya color tu dia boleh hasilkan color yang sangat-sangat nice. Sebabnya dekat sini dia ada 16.7 million color semua sekali yang ada pada dia punya display ni. And talk about dia punya resolution, kalau korang tengok video dekat YouTube ke ataupun korang nak layan movie ke, dia punya resolution yang support which is 1080p ataupun Full HD+. So in term of gaming kan, kalau korang guna smartphone ni untuk main game, dia ada refresh rate yang tinggi juga. The highest refresh rate yang dia ada pada smartphone ni, dia boleh pergi sampai 90Hz screen refresh rate. So aku rasa 90Hz tu dah okey dah untuk korang nak scroll ataupun korang nak main game. Dia punya touch sampling rate which is 270 frame per second. Kita cakap dari segi dia punya capacity RAM yang ada dalam this smartphone guys. So phone ni dia ada 8GB RAM. 8GB RAM ni aku rasa boleh diterima pakai, and dia punya storage ROM yang ada which is 128GB. 128GB tu korang tak boleh nak expand dengan menggunakan external SD card, sebabnya dia tak ada slot untuk external SD card, just ada untuk 2 SIM sahaja. Dari segi dia punya chipset pula, dia menggunakan Snapdragon 680. So bagi aku dah okey sangat-sangat. Kalau aku buka multiple tab dekat sini kan, aku buka banyak-banyak tab ataupun banyak-banyak apps, aku nak pergi dekat apps tu balik, aku buka, dia takkan ada crash ke, dia takkan ada lag ke, dia just boleh run macam biasa sahaja. Guys, aku lupa nak mention yang smartphone ni pun actually dia ada NFC. So kalau korang nak guna Touch 'n Go, nak top up Touch 'n Go tu kan, yang guna NFC tu still boleh guna juga di smartphone guys. Dia cakap dari segi dia punya capacity battery yang ada pada smartphone ni. Tadi aku cakap smartphone ni ringan je kan, tapi dari segi dia punya capacity memang besar. So besar mana dia punya capacity tu? Smartphone ni dia ada 5000 mAh capacity battery. So walaupun dia punya capacity tu besar kan, tapi dia still boleh kekalkan size ataupun berat phone ni bawah 200 gram guys. So dia dah ada 5000 mAh capacity battery yang ada dalam phone ni, ditambah juga dengan dia punya charger yang ada dekat sini 40W. So dia boleh support 40W pengecasan pantas, yang dia claim kat sini dia boleh pergi sampai 50% battery life, daripada 0% up to 50% dalam masa 30 minit saja. So korang charge dalam masa 30 minit, dia boleh pergi sampai 50%, separuh guys. So dalam masa sejam ataupun sejam lebih, dia boleh full charge lah dia punya bateri yang ada pada di smartphone. Tapi walaupun dia charge tu laju kan, korang tak perlu risau, dia boleh protect korang punya bateri ataupun bateri yang ada pada di smartphone lah. Dia ada battery protection. Dia punya battery protection tu dia boleh elakkan overcharge ataupun bateri korang boleh jadi gelembung ke, panas ke. Sebabnya dekat sini dia ada 22 layer lapisan yang boleh protect korang punya battery health. So dari segi penggunaan tu aku tak boleh nak bagi tahu secara detail kat korang lama mana korang boleh buat untuk main game, lama mana untuk korang boleh buat untuk video call apa semua. Tapi dekat sini dia dah sediakan spec sheet yang dia bagi tahu kat sini. Dia punya bateri ni boleh bertahan sampai 12 jam guys. Daripada 100% sampai dah dia habis tu dia boleh bertahan sampai 12 jam and 34 jam untuk korang buat call. Lepas tu sistem yang ada pada smartphone Huawei ni kan, dia ada smart living tau. So sistem ni actually dia dah upgrade, dia dah upgrade kepada MIUI 12. Dia punya sistem ni korang boleh buka apps ataupun gallery ataupun folder apa yang ada pada smartphone ni kepada korang punya laptop ataupun korang punya PC dengan brand yang samalah which is Huawei. So dia punya kamera ni actually macam aku cakap tadi, dia ada 3 kamera guys, triple AI kamera, yang dia punya main kamera which is 50 megapixel. So 50 megapixel ni dia punya bukaan aperture f1.8. Bila cakap pasal f1.8 ni, dia boleh buka dia punya aperture tu memang sangat besar lah, yang membolehkan cahaya masuk lagi banyak. So bila cahaya masuk lagi banyak kan, dia punya gambar tu akan jadi lagi terang ataupun lagi clear. And 2 lagi kamera yang ada pada di smartphone, dia ada depth kamera and dia ada macro kamera. Dekat sini dia tak ada ultra wide kamera guys. Dekat situ aku rasa ramailah orang yang akan jadi hampa sikit, sebabnya ramai yang harapkan smartphone akan ada wide and ultra wide kamera, tapi dia tak ada. Dia ada depth kamera dengan macro kamera sahaja, walaupun aku rasa tak ramai orang pakai function depth kamera and macro kamera. Tapi tak apa, dari segi dia punya resolution untuk kedua-dua depth and macro kamera tu, dia ada 2 megapixel kamera sahaja dengan bukaan aperture f2.4. Tapi kita tengok dekat dia punya selfie kamera pula guys. Ni dia punya selfie kamera dekat bahagian skrin tu nampak je kecil macam tu kan, tapi actually dia memang sangat-sangat power guys. Dekat sini dia punya selfie kamera ni dia ada 8 megapixel dengan bukaan aperture f2.0. Dari segi gambar, kalau kau boleh tengok sendiri, dia boleh pisahkan antara background and dia punya subjek tu, ataupun aku punya muka and aku punya background. Dekat situ adalah dia punya bokeh
bokeh-bokeh tu sebab dia menggunakan f2.0 kan. Untuk video pula dia boleh shoot up to 1080p saja. Dekat sini dia tak boleh nak shoot sampai 4K resolution lah. Sebabnya dekat sini aku rasa dah okey kot based on dia punya spec yang ada pada phone ni, based on dia punya price kan. Aku rasa 1080p tu dah memang okey dah. Dia tak ada nampak macam downgrade sangat. Tapi kalau ada 4K tu aku rasa lagi better kot. Tapi of course dia akan jadi lagi tinggi lah dia punya harga ni kan kalau dia boleh support 4K resolution. And untuk dia punya frame rate pula, untuk video dia boleh support yang paling tinggi just 30 frame per second sahaja. Dia tak boleh support sampai 60 frame per second. Yang 60 frame per second tu dia punya screen refresh rate. So kita cakap dari segi app gallery pula kan. Yang app gallery aku bagi tahu tadi tu, Huawei ni dia ada app gallery sendiri. Dekat app gallery ni dia ada semua benda yang korang nak download. Macam korang nak download WhatsApp ke, korang nak download MAE ke, Maybank to You ke, CIMB ke, Tashengo ke, semua kau boleh download macam biasa je. Kau boleh guna macam biasa je. Untuk dia punya security system ataupun untuk dia punya keselamatan, korang boleh guna dia punya fingerprint ataupun korang boleh guna korang punya face unlock. Setakat ni kalau aku nak unlock, dia boleh detect dengan cepat walaupun aku tak tekan dia punya on off button tu. Aku just letak je aku punya thumb dekat sini, aku punya jari dekat sini, and dia boleh detect aku punya jari. Lepas tu dia boleh unlock dia punya kamera ni. Untuk dia punya face unlock pun aku rasa memang sangat-sangat laju. Tapi yang ni korang kena tekan lah dia punya on off button tu untuk hidupkan dia punya smartphone ni, baru dia boleh unlock kan dia punya smartphone ni. So setakat ni tu je yang aku nak review dekat korang pasal di smartphone daripada Huawei Nova Y90. So kalau korang tengah cari smartphone yang budget yang boleh cakap dia punya performance tu boleh diterima pakai, kau boleh cari je smartphone daripada Huawei Nova Y90 ni. Aku dah sediakan link dekat description. So kalau kau nak beli, kau boleh tekan je link dekat description. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video. Bye.